Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Okey, jadi sekarang sedang berada di dalam bas yang tak ada lampu dekat highway, dan lampu dalam bas pula ditutup. Ya, lampu hijau je. So tak nampak apa-apa lah kot. Dengar pun tak tahulah sebab ramai orang cakap kat sini. So ini tak jadi sesi sembang lah, dia jadi sesi rakam video. So sambil-sambil duduk dalam bas ni, teringat satu dalam kelas tu ada belajar tentang, dia cerita dah pasal bas ni. So apa yang kita orang belajar dalam kelas tu adalah tentang apa ya kita panggil, bahasa Inggeris dia group cohesion, ataupun bahasa Melayu dia lebih kurang apa yang nama dia, kesatuan satu kumpulan tu. Okey. So teori group cohesion ni ada banyak, tapi dalam kelas tu kita orang belajar pasal satu analogi yang dibuat oleh Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ni adalah seorang penulis yang sangat masyhur di France, dan dia dikenali sebagai seorang yang agak complicated lah kot. Dia penulis. Kadang penulis ni kadang-kadang dia punya idea tu banyak kan. Jadi orang mungkin nampak dia ni sebagai seorang figure yang more or less filosofik lah, macam Plato, macam Socrates. Okay. So dia ni adalah seorang penulis, dan dia ada tulis sedikit tentang group cohesion. Jadi dia ceritalah dalam tentang group cohesion ni, dia analogikan kepada sebuah dalam bas. So kita sekarang dalam bas. So dekat sekeliling kita ni ada orang lain, kita tak nampak kot. So orang lain ni macam sekarang ni kita tak ada kaitan pun dengan diorang ni. Kita tak kenal pun diorang. Yang duduk belakang saya ni pun saya tak kenal siapa. Kat depan ni pun dia tak kisah kalau saya tengah recording ke, saya tengah cakap kat sorang-sorang kat diri sendiri ke. So dia tak ada pengenalan. Walaupun saya dah naik bas ni 5 tahun, dan ada je orang-orang yang muka dia sama je sejak daripada tahun pertama. Terutamanya driver bas lah. Tapi tak pernah bertegur sapa, ataupun tak pernah mungkin tak semualah. Saya adalah 2-3 kali bertegur sapa dengan beberapa pemandu bas. Tapi dengan orang awam yang naik bas ni mungkin tak pernah bertegur lah, kecuali beberapa orang jugalah. Tapi in general kita ambil kes yang standard, kita memang tak pernah, atau saya pun tak pernah bertegur sapa dengan siapa-siapa dalam bas ni. Okey. Jadi apa yang diteorikan oleh Jean-Paul Sartre adalah dalam bas ni semua orang dia tak kenal siapa-siapa, dan dia tak kisah pun apa jadi. Sampailah seorang pemandu bas yang baru ni dia tersesat jalan. So dia tersesat, dia terambil jalan salah, dia tak tahu nak pergi balik ke bandar contohnya. Jadi pada waktu tu, daripada semua orang dia tak mengenali masing-masing kiri kanan dia, akan mula bercakap sesama mereka. So adalah golongan yang mengutuk lah, adalah yang golongan yang dia cuba tolong driver bas jadi hero sikit kan.
2-3 orang nak tolong driver bas ni balik ke bandar. Dan macam-macam, ada yang tak kisah, tapi mereka akan mula berinteraksi sesama mereka. Dan setelah satu peristiwa tu, mulalah esokkan harinya semua orang mula bertegur sapa. Dia tanya khabar, apa khabar, naik bas, dia siap bagi salam ni. Jadi kita nampak kat situ bagaimana satu kesusahan ataupun satu kemudaratan yang didatangkan oleh faktor luar dia telah membolehkan grup tu untuk dibentuk. Jadi kalau kita tengok dalam konteks kita kan, grup tu sendiri adalah suatu kumpulan yang asalnya tak ada kaitan antara orang yang dalam tu. Kalau kita ambil lah organisation kan, kalau kita nak recruit seseorang, dia tak semestinya kita kena kenal dia. Tapi begitulah macam mana John Paul Sartre dia menceritakan tentang grup. Okey, itu dari segi pembinaan grup tu kan. Kemudiannya wujud pula selepas tu yalah, dalam bas tu semua orang dah start mengenal ni ya. Jadi pada satu masa lepas tu datang pula seorang yang kurang ajar lah kita kata kan. So seorang budak ni, dia perangai dia teruk sikit. So dia masuk dalam tu, dia duduk dekat atas satu kerusi yang khususnya untuk seorang tua. So memang dah lama dah lepas insiden hari tu. So orang tua ni dia selalu duduk kat satu kerusi yang standard dia duduk lah. Contohnya kerusi depan lah. Dan tiba-tiba datang pula seorang budak yang tak senonoh ni, yang agak kurang ajar ni, dia duduk kat situ. Dan perangai dia tu sangat teruk. Jadi bila at the next stop, kat stesen seterusnya, pakcik tua tu naik atas bas. Dia tengok seat dia dah kena ambil. So dia pun terpaksalah nak kena berdiri. Tiba-tiba kat situ semua orang yang ada dalam bas tu, dia akan cuba menentang budak tadi tu. Dia akan marah lah kot. Cakap kenapa duduk sini? Ni untuk pakcik tua ni. Dia cakap macam tu. So tak tahulah budak tu dia ikut ke tak tapi akan ada juga orang yang cuba menolong mungkin bagi seat kat pakcik tua tu ke. So contoh saya bagi kerusi saya kat pakcik tua tu dan saya berdiri je lah, tak apalah. Jadi kita nampak kat situ bagaimana selepas terbentuknya grup tu, dia akan jadi lebih kuat, lebih solid. Dan apabila datang satu faktor eksternal seperti budak jahat tadi yang cuba untuk merungkai ataupun untuk memecahkan grup tu, ataupun dia cuba mentidak stabilkan grup tu, grup tu sendiri dia akan counter lah, dia akan cuba balas balik apa yang dilakukan oleh faktor eksternal. Jadi kita nampak kat sini bagaimana sebagai satu grup tu kita perlukan kepada satu benda lah, ataupun satu pengalaman atau suatu event
yang akan menubuhkan kita dan juga seterusnya akan menguatkan kita. Dan kalau kita tengok dalam analogi Jean-Paul Sartre tadi, dia ceritakan bahawa dua-dua event, dua-dua pengalaman yang dilalui oleh ahli bas tadi, dua-dua adalah merupakan faktor yang agak negatif lah. Contohnya tersesat jalan, so ada masalah. Dan budak jahat tu pun dikira masalah juga lah. Jadi perlunya untuk satu grup tu ada faktor ni. Dan ini tak bermakna Ini tak bermakna bahawa kita perlu melalui kesusahan. Akan tetapi kita perlu mengalami suatu pengalaman yang akan mengukuhkan kita. Ada orang naik bas, bising sikit. So tak tahu lah dengan sampai mana ni. Dan dari segi kita sekarang dalam dunia ni, cohesion antara grup tu mungkin untuk kita yang masih belajar atau kita yang bekerja di dalam company atau dalam organisasi, kita akan nampak sebagai satu benda yang mungkin daripada skop dia adalah meliputi organisasi ataupun company lah. Tapi bagi kita yang lebih bersifat masyarakat dan lebih bersifat kepada negara kan, yang ada semangat patriotik sikit, cohesion group ni tidak harus kita pandang sebagai satu sebagai di antara komuniti saja. Bahkan kita kena ada satu mindset bahawa cohesion ataupun kesatuan ni perlu ada di dalam masyarakat majmuk tu, satu negara tu. So ini sangatlah mustahil. Kerana Kerana tak mungkin lah kita bersatu dalam semua benda. Jadi tapi kita perlulah kesatuan ni. So apa yang kita boleh buat dalam keadaan ni sebenarnya? Jadi bagi saya lah kan, apa yang kita perlu bersatu tu adalah sebenarnya pada perkara yang pokok, perkara asas. Jadi perkara asas ni tak ada apa yang tak ada kanun, tak ada apa-apa ni. Tak ada undang-undang lagi lah yang menetapkan kan bahawa okey, kita kena sepakat dengan ni, kita kena sepakat dengan ni. Akan tetapi kita kena cuba sepakat dalam apa yang membawa manfaat beneficial kepada manusia sejagat. Sebab kalau kat Malaysia, kita tengoklah, kita ambil Malaysia ataupun negara yang mungkin banyak sikit ethnicity dia, akan timbul satu isu yang berkaitan dengan agama lah. Jadi kalau kita nak sepakat dengan agama, kita harus sepakat dengan prinsip pokok dia. Dan dia tak perlu jadi kita menggadaikan mana nak cakap, dia macam ni lah. Kerana kita memang tak boleh impose apa-apa ke atas manusia. Manusia dia memang tak suka. Akan tetapi manusia dia boleh terima benda yang dia boleh terima lah. Dan selalunya manusia dia akan cuba memenuhi keperluan basic dia dahulu.
So kalau nak kata keperluan basic tu, kita selalunya kita akan rujuk piramid Maslow yang pernah dikatakan satu hari tu. Piramid Maslow ni dia meletakkan keperluan manusia ikut tingkatan ni lah. So ada keperluan yang berdasarkan keperluan asas seperti makanan dan sebagainya. Ada juga yang keperluan belonging, dia kena masuk dalam satu grup dan segalanya lah. Jadi perkara asas yang saya rasa masih boleh kita tolerate, sepatutnya kita cuba ni lah. Kita cuba satukan lah. Sebab kita cakap pasal group cohesion ni. So kita akan cuba satukan perkara yang kita boleh satukan dulu. Contohnya lah, kita sepakat kan bahawa semua orang sepatutnya boleh dapat rumah, ataupun dengan kata lainnya, harga rumah patutnya berpatutan lah dengan apa yang rakyat mampu beli lah. So tak nak lah harga rumah sampai ke sudah punya mahal. Itu adalah kesepakatan asas. Whether kita Chinese, Indian atau Malay, kita boleh setuju bahawa itulah keperluan kita. Dan kita akan cubalah naik daripada segi tingkatan keperluan tu. Dan juga nanti ada satu masa kita kena bincangkan tentang keperluan agama. Jadi kat Malaysia tu, Islam adalah agama rasmi. Tapi agama lain dia kita tak larang untuk dipraktikkan, cuma kita kita kata tak boleh sebarkan lah. Jadi sebab ni dia masuk dalam satu topik yang agak ni lah, yang saya sendiri pun saya tak nak bincangkan kat sini. Tapi apa yang saya boleh katakan lah adalah sepatutnya taking from a standpoint as a Muslim, as a generally a citizen of Malaysia, apa yang telah termaktub dalam perlembagaan wajiblah kita hormati. Okey, itu adalah pertamanya. Kedua, sebagai seorang Muslim, kita sepatutnya tak boleh impose. Impose ni maknanya kita paksa lah. Dia beza dakwah dengan paksa. Dakwah, kita di samping kita cuba menyeru orang tu kepada Islam dengan cara yang tak memaksa, kita juga nak cuba sampaikan, buktikan bahawa Islam tu adalah satu cara hidup yang terbaik. Okey. Jadi tapi sebagai seorang Muslim, kita tak boleh memaksa orang lain untuk masuk Islam. Kalau dia nak masuk, itu ikut dia lah. Dan kalau dia tak nak masuk, tak apa. Mungkin bukan sekarang terbuka hatinya tu, mungkin pada masa lain. Sebab Allah sajalah yang meletakkan isu-isu hati ni lah. Okay, dan from a standpoint of non-Muslim, sepatutnya saya sendiri pun bukan non-Muslim lah, so susah nak cakap. Tapi bagi saya so kita dah ada apa yang kita cakap yang telah ditulis dalam perlembagaan tu. Sebagai agama lain, dia tak boleh tidak boleh
Macam tu orang lain dia tak boleh ajak kepada agama selain Islam lah dalam Malaysia tu nak katakan. Tapi kita boleh sebagai Kristian, sebagai Hindu, sebagai Buddhis, kita dibenarkan untuk praktis agama masing-masing. I have to take a stand here. So my suggestion is, okay, not to worry lah, not to say that sebab even though kita tak boleh preach, even though tak boleh preach kepada agama yang lain, tak boleh ajak kepada agama yang lain, tapi at least you have that liberty lah, ada kebebasan untuk praktis. Jadi mungkin dekat Malaysia itulah situasinya, dan bagi saya itu tiada masalah lah. Sebab at least you can practice kan, better dan tak boleh practice langsung. And I know this is it looks very one sided, dia agak satu berat sebelah dari segi dari segi hak tu. Tapi apa yang saya boleh katakan sekarang ni sebagai seorang yang tak memihak kepada mana-mana pihak ialah that's the way it is lah. Kalau dekat France ni pun Islam is not recognised as the religion, official religion. So tak ada langsung pun lah official religion dekat France ni. Dan disebabkan itu masa kelas, masa rehat, cuti, so semua dia tak ikut kalender Islam. And that's the way it is. Dan kami pun terpaksa hidup macam tu lah, boleh adapt okay. So dah jauh pula lah dia punya persempangan ni. Tadi nak cerita pasal group cohesion kan, tapi dah jauh lari sampai ke Malaysia punya isu. So nak sampai stop lah, saya kena turun. Kita akan turun kejap lah. Kasih Allah. Agak berangin di sini. Okey. Alright. So sebagai sebuah konklusi macam tu lah. Kalau kita tengok psikologi sebuah kumpulan ni, dia akan jadi macam tu. Keperluan kita untuk menghadapi satu ujian, dan dari satu skala pandangan yang lebih kepada pandangan masyarakat tu, perlunya cohesion antara masyarakat yang telah kita tengok tadi lah kan. Kita dah cerita panjang lebar tadi. Jadi dari segi apa yang saya dah cakap tadi pasal isu kat Malaysia tu, itu mungkin stand saya sekarang lah. Mungkin dia agak
mungkin agak kontroversi ke. So saya sendiri pun tak tahu sebab saya tak lama dekat Malaysia. Okay, tu je kot untuk malam ni. Saya pun perasan yang recording saya ni silap format. Patutnya kena pusing supaya dia widescreen. So tak apalah, nanti saya edit dekat YouTube. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.